لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وخامسها غناه تعالى أي لا يفتقر إلى شيء من الأشياء. Wa khamisuha, dan bermula yang kelimanya, yang kelima daripada segala sifat. Tab'an idhafat khamisuha tu tak sah kita kata idhafat dengan makna idhafatus sifati ilal mausuf. Apa? Kerana ha tu tadi adalah jamak kepada sifat. Yang jadi nombor 5 tu satu sifat je. Faham? Maka idhafat khamisuha adalah dengan makna min ataupun dengan makna lam wa hakadha. Boleh? Imma kita kata as-sifatul khamisatu minha, ataupun kita kata as-sifatu al-khamisatu laha. Boleh? Qala, dan awalnya dengan makna min kerana zahir dan tak perlu kepada takwil. Wa khamisuha, dan bermula yang kelima, yakni daripadanya, daripada segala sifat yang wajib dan mesti sungguh bagi Allah Ta'ala tu. Tab'an sini pada makam sifat salbiyah, maka kita kata mesti sungguh, kita tak boleh kata mesti ada. Ada tu? Karena kita dah maklum dah bahawa ni sifat salbiyah adalah sifat yang kita faham daripadanya dengan dilalah mutabaqiyah, ternafi yang tidak layak. Lalu Imam Malawi sebelum ni dia syarah, dia kata bahkan tak boleh kita kata sifat salbiyah ni tadi bangsa ada. Bahkan tak boleh kita kata sifat salbiyah ni bangsa subuti pun tak boleh. Bahkan nampak? Jadi nyatalah kita sifat bangsa salbiyah itu adalah sifat adamiyah. Sifat yang kita faham daripadanya tiada dan ternafi sesuatu. Terjemah tiada tu tak sedap lagi. Bapa? Kerana adami yang menjadi apa? Nisbah yang menjadi isim mansub kepada sifat ni, yang kita panggil qudrah, iradah, qudrah, iradah, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah ni, lima ummahat sifat salbiyah ni tadi. Lepas tu dia memang tak boleh ada, yang ni dia mesti tak ada. Dia mesti tak ada. Yakni mafhum ataupun makna yang tidak layak tadi tu tak boleh ada. Faham tu? Yang tidak layak, yakni ada mula tu, ada akhir tu, berhajat kepada zat tu,
berhajat kepada yang mengada tu, berbilang-bilang tu. Ada tu. Zat itu jirim, sifat itu arab, dan apa? Af'al tu tadi adalah apa? Bangsa usaha ikhtiar. Pada Allah Ta'ala belaka tu tak boleh ada dan tak boleh sabit. Ada tu? Tak boleh ada dan tak boleh sabit. Faham? Dan kerana inilah Al-Imam Asy'ari sendiri, yakni sebelum iktibar, sebelum daripada dia tarik semula perkataan dia diiktiraf. Kerana Al-Imam Asy'ari kata sifat qidam masuk dalam sifat salbiyah. Masuk dalam sifat ma'ani. Dan geger 2-3 hari ni isu yang sama. Faham tu? Isu yang sama dengan benda ni. Jelas? Ala kulli hal. Baik. Maka adami yang kita maksud ke situ tu, kalau kita terjemah dengan makna tiada, tak sedap lagi. Sebab apa? Kerana tiada itu terjemah daripada adam. Adakah bila sifat tu tadi, yakni sifat 5 tadi tu, kita panggil dengan sifat adami? Adakah adam ketika tu kita nak dengan makna adam yang kita terjemah dengan tiada? Tak. Kena faham? Sebab apa? Kerana adam di situ bukan bakin ala asli. Bahkan dia tu dengan makna apa? Dengan makna in'idam. Bahkan dengan makna in'idam. Maknanya sifat adami, yakni sifat in'idamiyah. Jelas? Nampak tak? Jadi kalau kita nak terjemah sifat adami ni, sama ni, kita terjemahkan lagi aula. Kita kata sifat yang difaham daripadanya ternafi sesuatu. Ternafi sesuatu. Tidaknya sesuatu. Tu lagi sedap. Itu lagi kena. Faham tak? Kalau kita terjemah tiada, orang timbul ke iskal, ustaz, sifat adami ni memang kita reti dia tu tiada. Faham tak tu? Tiada dengan makna lawan kepada wujud tu lah. Faham tak? Hakala. Jelas? Jadi sifat adami ni sifat yang difahami ternafi. Tentu tidak sesuatu yang tidak layak. Faham? Saya tahu ni. Walaupun dia guna lafaz adami. Maka ghinahu ta'ala adalah setengah daripada sifat adami, yakni in'idami. Ya tu? Qala al-musannifu wa khamisuha ghinahu ta'ala. Apa makna ghinahu ta'ala? Ai tafsir kepada ghinahu ta'ala. Kalau kira ghina, lughah dan lafaz dia kita terjemah dengan terkaya ia Allah. Terlepas ia Allah. Itu terjemah lafaz. Terjemahlah lafaz. Tapi kita dah maklum terjemah tu tadi tidak melazimi murad. Kita dah maklum dah terjemah tidak melazimi murad. Ada tu? Maka dia buat tafsir. Al-Imam Malawi tafsir makna ghinahu ta'ala. Dia kata la yaftakiru, tidak berhajatlah ia Allah. Jadi mana sifat yang kelima ni? Tak berhajat tu. Tak berhajat tu. Itulah sifat. Itulah yang menjadi madlul dengan dilalah mutabaqiyah kepada salbiyah. Faham tu? Tidak berhajat tu. Bukan berhajat. Berhajat mustahil. Faham tu? Berhajat berhajat itulah ma la yalik. Mana sifat salbiyah? Intifa'u ma la yalik. Yakni la yaftakiru tu. Faham? Kalau dengan sirah masdar kita kata ada muftiqar. Gitu. Kalau dengan sirah fa'il kita kata la yaftakiru. Dahlah. La yaftakiru ila syai'in, kepada sesuatu pun minal asya'i, daripada segala perkara. Ni musannif buat muqaddimah kepada perbahasan qiyamuhu ta'ala binafsih dengan cara lain sikit. Faham tu?
Ghinahu ni tak ada sifat apa ghina? Qiyamuhu ta'ala. Qiyamuhu ta'ala dah ni. Ya tu. Sekala kita dengar agak makna kepada qiyamuhu ialah la yaftakiru ila zatin selalu dan tak apa? La yaftakiru ila mukhassisin selalu dah. Tapi musannif dia takbirkan apa? Qiyamuhu ta'ala binafsih dengan ghina. Supaya dia boleh masuk ke hak mula-mula ni, hak ijmal ni. La yaftakiru ila syai'in minal asya'. Faham? Kalau tak takwil qiyam dengan makna qiyam ke tak tukar qiyam dengan makna apa? Dengan lafaz ghina, dia tak lihat mari hal ni. La yaftakiru ila syai'in minal asya'. Jelas? Qala al-musannif la yaftakiru ila syai'in minal asya'. Tak berhajat satu pun daripada segala sesuatu. Baik, tak berhajat ni luah. Tak berhajat kepada sesuatu ni banyak wajah. Wajah mana? Ni setinggi-tinggi wajah tak berhajat. Kalau hak ni pun tak berhajat dah, hak rendah pada tu lagi tak berhajat. Ada tu? Jadi la yaftakiru ila zatin yaqumu biha. Dengan la ila fa'ilin yukhassisuhu bil wujud, itu setinggi-tinggi wajah berhajat. Kok mana-mana gi pun berhajat ni dia ke klik sini. Ada tu? Jadi Allah Ta'ala tu terlepas daripada pesing berhajat ni. Pahak rendah lagi, jauh lagi lah dah. Faham tak tu? Faham tak? Wajah berhajat yang tinggi tu. Faham tak? Habis. La yaftakiru ila syai'in min al-asya', itu akidah ijmal. Faham tak tu? Akidah ijmal. Maksud habis, jenis tak berhajat. Tapi dia nak cerita setinggi-tinggi tak berhajat, yang melazimkan kita faham apa? Kalau kira-kira makhluk ni tadi, mesti semua akan balik sini belakang. Okay. Yang ni kita ni paling kurang kita tahu, kita berhajat kepada zat, kita tu tadi berhajat kepada fa'il yukhassisuhu bil wujud. Kan tu? Nampak tak tu? Kita duduk di modul nombor 2 tu. Qala al-musannifu fala yaftakiru ila dhatin yaqumu biha. Maka tak berhajatlah ia Allah ila zatin, kepada satu zat. Boleh? Kepada satu zat pun. Gitu. Kerana an-nakiratu fi mahallin nafi. Yaqumu dengan mana? Sabata wa wujida. Ada dan sabitlah ia Allah biha, ay bidzat tersebut. Boleh tu? Jelas tak tu? Bapa tak berhajat kepada zat. Boleh. Bapa tak berhajat kepada zat. Ini orang panggil uslub istidlal. Wa illa lakana. Ini orang panggil uslub istidlal. Maknanya kalau tidak hak ni ke hak ni, tidak hak ni ke hak tu. Ada tu? Jadi kita pergi kepada sebelah sini dulu. Wa illa ay bi annaqula. Wa illa ay wa illam naqul kadzalika. Lagu mana maksud wa illam naqul kadzalika? Ay bi an naqula anna Allah yaftakiru ila dhatin yaqumu biha. Boleh? Wa illa dia ingat deh, kalau wa illa sebelum dia tu tadi, musawwar dia tu tadi, babian tu ba taswir dia. Faham tu? Mana ba tak ada ba. Wa illa silana. Wa illa kalau mari wa illa sebelum dia tu ada lad. Sebelum dia ada lad. Mana la yaftakiru. Faham tu? Maka kita akan biasa takwil gini. Wa illam naqul kadzalika bi an buai lad depan masuk fa'il lepas dia tu. Faham? Kita tengok sebelum dia adalah tak? Adalah. Maknanya hak kita kena bubuh pada wa illa ni adalah yaftakiru ila akhirih ni. Faham tu? Cara sebut dia wa illa ay wa illam nakul kadzalika bi an yaftakira ila dhatin yakumu biha. Faham? Nama tu? Bi an, waktu ambil yaftakira tak sama habis. Jelas.
Tapi kalau tak ada la sebelum dia, wa illa tu, di wa illa tu lagi ambil wa illam, ambil yaftakiru lagi masuk. Kalau tak ada la lah sebelum dia. Itu cara paling senang nak faham ibarat illa. Cara paling senang nak faham ibarat illa. Taban ada turut banyak lagi. Boleh? Itu kita kira-kira dalam ilmu-ilmu lughah. Kita tengok dalam ilmu lughah sana. Boleh? Tu. Qala al-musannifu fala yaftakiru ila dhatin yakumu biha. Wa illa, macam yang semua tadi, uslubul istidlal. Wa illa ay wa illam nakul kadzalika. Dengan bahawasa kita katakan bi an yaftakira. Dengan bahawasa berhajatlah Allah Taala kepada zat. Untuk Allah Taala tu ada, Allah Taala berhajat pada zat. Maka Allah Taala tu gapo? Zat ke dak dia? Dak. Allah Taala tu sifat. Faham? Maka Allah Ta'ala ketika itu ialah sifat. Mustahil dia tu sifat kerana Allah Ta'ala tu tentu dia tu adalah zat. Faham? Mustahil dia sifat kerana kalau dia sifat, nampaklah dia tu lemah. Kerana untuk adanya, dia kena ada sesuatu yang lain pula. Kalau nak kira kelayakan kan, Allah Ta'ala menupai itulah kena jadi Tuhan. Faham tu? Jelas tu? Maka mengisbat pula masalah berbila Tuhan. Kalau kita nak Allah Ta'ala Tuhan. Faham tak? Hakata. Maka faham sini, bila nak kata tadi ini uslub istidlal, maka bila kita nyata dah kata Allah Ta'ala bukan sifat, maka lazim ke apa? Allah Ta'ala tertentu dia sah. Tu nak hak kita nak sama daripada uslub istidlal. Ingat, uslubul istidlal, dia tak boleh kita masuk, kita berhenti situ, tak boleh. Dia kita masuk, kita kena undur klik. Yani bila kita masuk lakana sifatan, nescaya dia tu sifat. Kita boleh berhenti situ? La. Kita kena katakan dah. Maka Allah Taala tu sifat tak? Tak, Allah Taala tu zat. Bapa Allah Taala bukan sifat, kita bawa mari burhan dan dalil Allah Taala tu bukan sifat. Habis sudah dah dalil dan taban dalam kitab-kitab disebut dalil-dalil Allah Taala bukan sifat. Dalil faridah Allah Taala. Musa ni cerita belakang dah. Boleh? Maka bila nyata dia bukan sifat, last kali kita nak mana natijah? Allah Taala tentu sungguh dia adalah zat. Tak ada tu? Maka nyatalah bila Allah Taala itu tentu sungguh dia adalah zat, maka nyatalah Allah Taala tak berhajat kepada zat untuk dia tu ada, kerana dia sudah sah. Faham? Itu uslubul istidlal nama dia. Jelas? Imam Malawi dengan ringkas dia buat lagu ni. Sya'nu al-Imam Bajuri. Al-Imam Bajuri juga gini. Boleh? Imam Bajuri dua tabaqah selepas daripada Imam Malawi. Imam Malawi anak muridnya Imam Syarqawi, Imam Bajuri anak murid Imam Syarqawi. Boleh? Habis saja. Qala fala yaftakiru ila dhatin yaqumu biha wa ila lakana sifatan wala ila ni'atah pada la yaftakiru. Ini madlul kedua kepada ghinahu. Ingat dah, qiyamuhu ta'ala binafsih, ghinahu ta'ala ada dua madlul. Yani ada dua makna yang kita nak jika kita kecek pasal zat yang bersifat dengan qiyam, yang bersifat dengan ghina. Jelas? Bila kita kecek pasal Allah Ta'ala sebagai zat yang bersifat dengan ghina, kita kecek pasal Allah Ta'ala sebagai zat yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, ada dua madlul. Madlul beda madlul, dua makna yang kita nak daripada sifat. Madlul pertama, makna pertama, muqtada pertama adalah apa? La yaftakiru ila dhatin yakumu biha. Madlul yang kedua adalah la ila fa'ilin yukhassisuhu apa? Bil wujudi. Dan tak berhajat la ilah tu ada hazah tu, hazah muta'allaq. Hazfu tsani li dilalatil aw. Ni dalam ilmu ulumul Quran ataupun dalam ilmu badan kita panggil dengan ihtibak nama dia. Ni orang panggil ihtibak. Berbeza dengan tadmin. Tadmin ni lawan ihtibak. Tadmin ni lawan ihtibak. Ihtibak ni bahasa mudah kita biasa dengar tu lah. Hasful thani li dilalatil awal, hasful awal li dilalatis tsani. Tu bahasa mudah faham. Taban fihi tafsil, itu yunzar fi apa? Fil balaghati wa ulumil Quran. Qala
لا يفتكر إلى شيء من الأشياء فلا يفتكر إلى ذات يقوم بها وإلا لكان صفة ولا إلى فاعل أي ولا يفتكر dan tidak berhajatlah ia apa? Ia Allah. Ila fa'ilin kepada fa'il. Boleh? Kepada fa'il, kepada satu pembuat. Fa'il mana? Yang yukhassisuhu, yang menentukan dia Allah Ta'ala tu tadi. Menentulah olehnya, oleh fa'il akannya akan Allah. Menentukan bil wujud. Boleh? Menentukan bil wujud. Boleh? Jadi bahas sini lepas bahas Baik. Sini kena perhati. Dalam kitab ibarat ulama, kalau kita bahasa Ustaz Mu'min, pada ketika dia tegar ulama ilmu usuluddin tab'an. Pagi esok insya-Allah masa khatam kitab Nataish anak-anak tegar, oleh kerana 2-3 hari ni berhajat kepada tegar benda ni, jadi kita nak tegar dan tab'an dalam hatta dalam ijazah tu pun kita tulis ni masalah ni. Beza di antara ilmu tauhid dengan ilmu usuluddin dengan ilmu kalam. Mana beza dia? Menghukum ke kalam itu sama dengan usuluddin dan tauhid, situ masalah. Tu situ masalah. Okey. Dia tak boleh. Kalau kita ni sampai tahap tak boleh beza, dan tab'an benda ni timbul adalah kerana tasmiyah. Yakni kita belajar dalam mabadi' asyarah, bila tiap-tiap kali kita belajar ilmu usuluddin, contoh kita belajar dalam jauharah, kita belajar dalam mabadi', setengah daripada nama-nama ilmu tauhid adalah ilmu kalam. Bapa panggil ilmu kalam kerana masyhur perbahasa kalam. Hakala, ilahnya masyhur, sah? Maka membawa kepada kita menyamakan ilmu usuluddin, ilmu kalam dengan ilmu tauhid, walhal dia berbeza. Walhal dia berbeza. Dia ada 3 martabat. Tab'an martabat tertinggi sekali adalah martabat apa? Ilmu kalam. Itu esoklah. Baik, sini kita kena faham macam yang sebut tadi, bahawasanya qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Ataupun sini musannif guna ghinahu ta'ala. Ini ada berapa madlul? Ada 2. Sini kena tengok balik Kena tengok balik. 2 madlul. Pertama, musannif sebut la yaftaqiru ila zatin yaqumu biha. Ini ibarat yang masyhur lah. Boleh. Ataupun dengan setengah ulama dia teguh, dia tak ada hal ni, la yaftaqiru ila zat. Ataupun sini dia takbirkan dengan apa? Dia takbirkan dengan yahtaju. Makna yang sama, ibarat yang sama. Jadi tak perlu kita apa? Bahas panjang. Boleh
Tabaan kalau kita tengok dalam kitab-kitab usah, dalam hasyiah contoh hasyiah Dusuki Ustaz Mumi dia tegai. Apa beza yaftakiru dengan yahtaju? Mana ibarat lagi aula? Tabaan itu sya'nu apa? Al-muhasyin. Yang kedua, ni kita dak kecek pasal qiyamuhu nisbah zat. Kita dah maklum sifat ma'ani juga boleh bersifat dengan sifat ni. Sah? Dan ketika itu madlul ini tiada. Kerana itulah hakikat sifat. Boleh faham? Yang ni madlul ini sahaja yang ada kepada sifat ma'a. Yang ni madlul ke apa? La yaftakiru ila fa'ilin yukhassisuhu ke apa? Bil wujud. Tengok ibarat Imam Malam dan ibarat 2-3 ulama yang lain. Tabaan yahtaju juga sini boleh juga. Boleh. Sini masalah. Bukan masalah yang ini tempat perbincangan kita. Ada setengah kitab a'immah dia guna la yaftakiru ila mujidin selalu. Sah? Mata habis. Dalam setengah kitab al-a'immah dia guna dengan lafaz mukhassis. Mata habis. Tapi Imam Malawi kata fa'ilin tab'an fa'ilin dengan mana mujidin yukhassisuhu bil wujud. Baik. Dan kita tengok betapa banyak makam yang mereka guna di dalam kitab-kitab mereka. Kalaulah mereka sebut mujidin ay mukhassisin. Kalau mereka sebut mukhassisin ay mujidin. Sah? Sini kita terkik sikit pada lafaz. Nak tanya, Allah Ta'ala sebagai mujid sama ke tak dengan Allah Ta'ala sebagai mukhassis? Tak sama. Kerana Allah Ta'ala sebagai mujid itu adalah bil qudrah. Sah? Allah Ta'ala sebagai mukhassis adalah bil iradah. Betul tak? Maknanya sini sudah ada dua. Abu Musannih kata la yaftakiru ila fa'ilin. Fa'ilin mana? Yukhassisuhu bil wujud. Tugas fa'ilin yakni mujidin. Tugas fa'ilin yakni mujidin sebenarnya apa? Mengadakan daripada tiada kepada ada ataupun menentukan. Tugas fa'ilin adalah mengada daripada tiada. Tapi bapa musannif guna dan datang ke sifat kepada fa'ilin dengan yukhassisuhu. Sedangkan itu tugas kepada mukhassis. Dia sebagai mukhassis. Tabaan kalau kita nak kira semua ni tugas Allah Ta'ala lah kau. Gapa anak-anak bahas adalah hak mana sah hak kita nak sebagai madlul kedua kepada qiyamuhu ta'ala binafsih. Hak kita nak sebenar mana sah. Ada tak? Yakni Allah Ta'ala gapa? Tak berhajat kepada siapa? Kita tengok ibarat setelah daripada ibarat ni. Kena? Tab'an la yaftakiru ila akhirih ni. Yang ni gapalah sekali kita nak ni. Yang ni Allah Ta'ala tu tadi tak berhajat kepada apa? Yang mengada, yang menentukannya dengan ada. Kerana apa? Kerana dia sudah ada pada azal. Ini hak ngalah kita nak. Mafhum ini muafakat dengan mujid ke mukhassis? Kita jawab dua-dua. Bapa? Muafakat dengan mujid iktibar mabda'. Ini kita kena buat kerana dia sudah ada tugas mengada dan meniada. Ini adalah Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tapi kudrah itu mengada dan meniada muafakat tak dengan apa yang ditentukan iradah? Muafakat dengan apa yang ditentukan dengan iradah. Jadi benda ni difahami sekali. Cuma bezanya dengan dilalah mutabaqiyah ataupun dilalah iltizamiyah. Itu sahaja. Jelas? Nampak tak tu ki? Khulasah dia Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang mengada. Faham tu? Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang mengada. Yang menentukan dia fa'il tu tadi akan Allah Ta'ala dengan
Ada. Kerana yang menentukan Allah Ta'ala dengan ada, itulah yang mengadakan Allah Ta'ala. Ya, yang menentukan Allah Ta'ala dengan ada, itulah yang mengadakan Allah Ta'ala. Jelas? Jadi pahal sini, kalau kita takbir ke dengan mujidin pun kita akan faham yukhassisu. Kalau kita faham mukhassisun pun kita akan faham mujidu. Jadi bijak Imam Malawi dia hipung dua siap-siap. Ada tu? Hipung dua. Bila dia katakan apa? Ila fa'ilin, dan tafsir fa'ilin macam mana sebut adalah makna mujid. Mujid tadi adalah apa? Tugasnya tadi kena kepada qudrah. Ada tu? Allah Ta'ala sebagai mujid, itu Allah Ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Allah Ta'ala sebagai yang menentukan, itu Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah. Faham tak? Jelas? Dua-dua tu sah. Kalau orang iskal kepada kita, hak mana nak? Dua-dua nak. Faham tu? Hak mana nak? Dua-dua nak. Kerana mereka tu tadi, bahkan kita dah maklum, dalam risalah Ta'ala, anda datang kepada ni, bahkan setengah ulama memanggil ta'alluq kepada iradah dengan nama taksir. Bahkan siapa tu? Ibn Syarqawi sendiri panggil. Kira tu? Dan ketika itu kita kena faham, tabaan taksir di situ tak sama dengan taksir yang ada pada qudrah. Yalah, jadi tak boleh nak terjemah dengan terjemah yang sama. Jelas? Boleh sahabat? Tu kena faham balik ni. Benda ni boleh. Tabaan disebut dalam hasiah-hasiah. Boleh? Boleh antum kita tengok di sana. Imam Malawi minal mudakkikin. Antara mudakkik. Siapa hak baca kitab-kitab ilmu alat dia yang lain, dia boleh tahu. Dia boleh kenal Al-Imam Malawi. Boleh? Dia boleh kenal Al-Imam Malawi. Habis dah. La fi dhatihi. Boleh? Tidak pada zatnya. Boleh? Dan tidak pada sifat. Tidaklah pada sifat, satu sifat pun daripada segala sifatnya. Boleh? Ada tu? Tu. Wa illa, dan jika tidak, tak kena lagi sini. Macam mana sebut tadi? Wa illa dulu. Wa illa ay wa illam nakul kadzalika bi an. Bi an ke apa sini lagi? Bi an ke apa sini? Tak, jangan dengan ana. Bi an tadi, bi an yaftakira ila dzatin yakum biha. Sini bi an ke bagi? Bi an bi an yaftakira ila fa'ilin yukhassisuhu bil wujud. Gitu tak dia. Faham? Senang ya, wa illa ni senang. Nah, senang. Kita main sama dia senang. Habis tak kata. Sikit lagi. Qala wa illa ay bi an kana bi an yaftakirallahu ila fa'ilin yukhassisuhu bil wujud wa illa lakana hadisan. Nescaya Allah Ta'ala tu baru. Perbahasa baru ni tadi, itu perbahasa yang muafakat dengan qudrah ke iradah. Qudrah, sebab tu kita kata hak mula-mula sekali kita nak adalah mujid. Ada mi? Mujid. Faham? Kerana bila kita kata Allah Ta'ala berhajat kepada yang mengada, faham tu? Maka Allah Ta'ala tu baru. Jelas? Ta'ala Allahu min anzalika uluwan kabira. Maha sucilah oleh Allah Ta'ala daripada demikian itu. Demikian al-mazkur minas salasah tu belakang. Dia ada 3 belakang tadi. Faham tu? Daripada ada 3. Ataupun kita boleh kata 2 lah, hipung di dalam apa? Kana sifatan, ataupun zalika ay al-mazkur min kaunihi sifatan wa kaunihi hadisan. Begitu. Zalika tu tulis gini, al-mazkuri.
al-madhkuri min kaunihi sifatan wa kaunihi hadithan. Boleh? Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Boleh? Maha suci Allah Ta'ala. Boleh? Ta'ala seperti mana dalam tafsir-tafsir sebut, Ta'ala bermakna tanazzaha. Ta'ala bermakna tanazzaha. Boleh? Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Qala al-musannifu wa sadisuha al-wahdaniyatu. Dan bermula yang keenam daripada segala sifat yang mesti sungguh bagi Allah Ta'ala itu ialah wahdaniyah. Macam biasa wahdaniyah adalah sifat salbi, yakni sifat bangsa adami, ai in'idami. Boleh? Baik. Gapo makna wahdaniyah? Wa maknaha, dan bermula maknanya, makna wahdaniyah, annahu ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala. Ta'ala ni nak i'rab gapo I'rab, ingat sama-sama, Ta'ala ni i'rab dia jadi hal. Kerana tidak ada Ta'ala ni gapo lafaz yang kita guna pada Allah Ta'ala dia. Dan lafaz Allah Ta'ala dia tak boleh jadi nakirah. Faham tu? Dia tak boleh jadi nakirah sampai bila-bila. Bahkan Imam Sibawi dalam Al-Kitab dia kata apa? Huwa a'raful ma'arifi. Huwa a'raful yani dia tak ada, kita tak boleh terbayar dia tu jadi nakirah. Setengah ulama takrir, anak-anak murid Imam Sibawi, dia katakan Allah kalau kita buat alif lam, dia buat alif maka jadi lillah. Lillahi itu tadi boleh makrifah ke tak? Makrifah. Buat lam mula-mula jadi lahu. Makrifah tak? Makrifah lagi. Buat lam yang kedua pula jadi apa? Hu. Makrifah tak? Makrifah juga. Wah, dekat tu. Tak ada kata tu. Ter. Mas lagi. Wano nak ini. Ada tu. Makrifatullah kau. Boleh kah? Jelas. Tak ada surah dia jadi apa? Dia jadi nakirah. Bila tak ada surah dia jadi nakirah, Ta'ala tu nak tanya. Lafaz apa dia? Fa'il. Sah? Siapa fa'il dia? Anda sebut tadi. Lafaz Ta'ala hanya boleh kita guna pada Allah Ta'ala. Tabaan Ta'ala dengan makna ni lah. Bukan Ta'ala dengan makna lughawi. Ta'ala ke apa? Tinggi, uluan ke apa? Uluan makani tak? Bukan. Uluan maknawi ni. Hanya boleh diguna pada Allah Ta'ala. Baik, siapa fa'il Ta'ala maknawi? Allah Ta'ala juga. Baik, jadi dalam Ta'ala ada fa'il dah ke tak? Ada fa'il. Ta'ala ay huwa. Berhimpun di antara fa'il dan fa'il. Orang panggil jumlah dah. Jumlah. Bila dia jumlah, kaedah kita al-jumalu ba'dal ma'arifi ahwalun. Al-Imam Ibn Hisham takrir dalam Qawaidul I'rab. Mari imam apa? Al-Imam Khalid Azhari dia takrir pula atas tu. Kita tengok sana. Ada syarat-syarat dia. Boleh. Yang disebut oleh Al-Imam Khalid Azhari. Dalam Qawaidul I'rab. Itu kitab yang jaga. Abna'ul Jawiyin belajar. Kitab Qawaidul I'rab. Sedekah dia penting. Jelas? InsyaAllah. Qala Ta'ala. Jadi I'rab jadi apa Ta'ala? I'rab jadi hal sama-sama lagi. Tak boleh jadi sifat. Tak jadi sifat. Ada tu? Tak jadi sifat. Kalau kita takwil jumlah yang berada sebab isim makrifah tu jadi sifat, itu pendapat dhaif saja. Macam mana? Seperti mana ke apa Syekh Ahmad Fatani buat dalam mukaddimah ke apa? Dalam mukaddimah tashih. Ada tu? Dia jadi ke jumlah selepas daripada isim makrifah dalam bentuk sifat. Itu pendapat yang dhaif indan nuh. Jelas? Indan nuh. Taban Syekh Ahmad Fatani ala ra'sina. Boleh ala ra'sina. Habis saya kata. Wa ma'naha annahu ta'ala la syarika lahu fi dhati. Tidak ada yang sekutu, yakni yang serupa. Maka bila ada yang serupa, maka berbilang-bilang Allah Ta'ala. Berbilang-bilang Allah Ta'ala kalau ada yang serupa. Dia kalau serupa ni dia tak boleh mari kalau ada sa je. Contoh kata kita ustaz.
Kalau kita faham makna serupa tu Allah Ta'ala tak ada. Gitu. Contoh kita tanya gitu. Fardu takdir Ustaz. Kita faham makna serupa tu tak ada Allah Ta'ala. Kita kata tak boleh. Kerana serupa ni dia kena ada so lagi tu. Ada tu? Yang ni bila kita kata syarikullah, syarikul bariki, dia kena ada Allah Ta'ala so, lepas tu so lagi hal lain. Bukan makna ada syarik, Allah Ta'ala jadi tak ada. Tak boleh gitu. Kalau tidak, tak boleh panggil syarik. Dia kena panggil muka lain. Kena panggil ilahun akhar. Tak boleh panggil ke apa? Kena panggil ilah ke dia. Ilah saja. Tak boleh panggil ilahun akhar. Kalau panggil akhar, kena ada so lagi juga. Kena panggil ilah semata-mata dia. Jelas tu dah? Wala fi sifatihi ay wala syarika lahu fi sifatihi, atau pada fi dzatihi tu. Wala fi af'alihi, dan ay la syarika lahu fi af'alihi. Apa makna la syarika lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi? Ay anna dzatahu la yumathiluha dzatun. Zatnya Allah Ta'ala itu la yumathiluha. Tengok, Masya Allah, ta'adduban. Kita belajar fa'il mathala yumathilu, fa'il bina musyarakah. Fa'il bina musyarakah. Al-Imam Ibn Hajib dalam Syafi'ah, dia takrir lagu mana? Dia kata Syafi'ah ni kitab tinggi sekali dalam surah. Boleh. Moga-moga di kalangan kita ni ada orang yang boleh baca Syafi'ah dan ngaji Syafi'ah. Boleh. Bukan setakat Syafi'ah, Radiyuddin Al-Astarabadi. Boleh. Atau hak kita ada sama tak. Ada di kalangan anak-anak Jawi kita, khususnya Malaysia kita. Boleh. Hak boleh baca kitab tu bukan seorang nak ramah. Hak lepas tu soal lagi hak boleh mengaji. Kalau ada orang mengajar tak ada mengaji, payah juga. So, ada orang mengajar aja tak ada orang mengaji, payah. Ibn Hajib dalam Syafi'ah, dia takrirkan satu masalah, bahwasanya yang berwazan dengan wazan fa'ala, yufa'ilu, boleh? Ghalib, tersangat ghalib. Yang lazim jadi muta'addi. Yang muta'addi satu jadi muta'addi dua, yang muta'addi dua jadi muta'addi tiga. Wa huwa aktsarul mafa'il. Dia tak boleh jadi muta'addi pak maf'ul, tak ada dah. Jelas? Yani sesuatu mauzun bila duduk atas wazan apa lagi? Fa'ala yufa'ilu, dia akan jadi apa? Muta'addi kalau dia lazim. Baik. Maka wazan fa'il mathala yumathilu, setengah daripadanya. Setengah daripada siapa? Setengah daripada wazan fa'ala. Yang dia akan jadi muta'addi sini. Kok mana-mana kalau sebut je wazan fa'ala Datuk Mat tahu ke apa? Dia muta'addi. Dah tu dia muta'addi. Ajar Datuk Mat. Pengajian nahwu di kalangan doktor. Ajar Datuk Mat, ajar. Baik. Maka tengok balik dah. Wazan fa'ala ni nak cerita lagu mana ulama kita beradab, dia kira-kira balik. Wazan fa'ala, dia nisbah fa'il kepada maf'ul dia, nisbah maf'ul kepada fa'il dia ala watirah wahidah. Ala watirah wahidah. Yang ni gini. Qabaltu Muhammadan. Kita terjemah apa? Saya bertemu Muhammad ke? Saya dan Muhammad saling bertemu. Saya dan Muhammad saling bertemu. Kena gitu baru betul. Itulah makna musyarakah. Kalau saya bertemu Muhammad, dia akan jadi sama taraf dengan laki itu Muhammadan. Sedangkan dia ada beza. Laki itu Muhammadan, Muhammad duduk sini. Dan misalnya ada sama sebut Muhammad duduk sini, boleh kita tukar. Umar duduk sini, Umar duduk sini, Zaid pergi kepada Umar. Itu orang panggil laki itu. Laki qabaltu Muhammadan, Muhammad. Laki itu Amran apa? Qabaltu Amran mari gini, Zaid gigi tu. Dua-dua ke? Tu? Dua-dua gi, dua-dua jalan. Baik. Maka bila guna masala yumasilu. Adakah makna dia? Yakni Allah Ta'ala tu tadi tak serupa dengan makhluk, dan makhluk tu pun tak serupa dengan Allah Ta'ala. Gitu. Jelas, tu kita kena faham. Jelas. Walaupun satu maf'ul, satu fa'il, tapi makna dia dua-dua tu tolong. Yang ni sama-sama buat. Seperti mana Zaid pergi kepada Umar, Umar pergi kepada Zaid. Yang ni kita kata la yumasilu, kita akan kata faham kan?
Allah Ta'ala tak serupa dengan dia, dia tak serupa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Baik, faham situ? Yang kedua, kita kena faham. Ini Takrib Radiyuddin. Dia katakan, yang menjadi fa'il, faham tu? Biasanya dia terlebih nisbah kepada apa? Terlebih kuat untuk kita nisbah kepada perbuatan itu tadi. Misalnya gini. Misalnya Ustaz Umi. Zaid ni Ustaz Umi. Dia pesing kalau apa-apa, dia akan pergi kat orang. Amrun tak. Tapi hari tu Amrun pun jalan juga. Zaid pun jalan juga. Faham? Amrun pun jalan juga ki. Zaid pun jalan. Maka bila dua-dua tu jalan, kita panggil qabala Zaidun Amran. Tak kira lah dia ni pesing jalan ataupun tidak. Tapi jadi bahasa ni, seperti mana betulnya kita buat ayat qabala Zaidun Amran, betul juga kita buat ayat qabala Amrun Zaidan. Supaya tak ada beza langsung makna dia. Sah? Tapi setengah ulama surah dia kata gini. Yang menjadi fa'il adalah yang biasanya lebih dengan perbuatan itu. Lebih dengan perbuatan. Ataupun dia terlebih layak untuk kita nafikan daripada itu. Maka bila kita nafikan mumasalah, hak terlayak kita nafikan mumasalah ni daripada siapa kepada siapa? Daripada makhluk, kita nafikan mumasalah makhluk dengan Allah ataupun mumasalah Allah Ta'ala dengan makhluk? Makhluk dengan Allah. Kerana mumasalah tu naksun. Naksun tu kita nampak untuk dia nisbah kepada makhluk dulu. Lepas tu kita catah dia tak serupa langsung. Sebab tu Imam Malawi buat siapa fa'il? Makhluk, bukan Allah Ta'ala. Sebab dia terlebih aula untuk kita nafikan dia. Tak? Itu daki ibarat Imam Malawi. Habis agak tu. Kalau jumpa ibarat apa? La yusyarikullahu tilka dzawat, supaya makna dia sama je. Kita tak kata sini tak ada adat. Tak boleh kata gitu. Tak boleh kata gitu. Kerana di sisi setengah ulama yang lain, tak ada makna anda sebut tadi. Boleh jadi imam tersebut dengan makna tu. Jelas? Cuma nak cerita ada berbahasa itu. Jelas? Habis cakap. Ilmu sarah ni penting. Sarah ni penting. Al-mubtadi'una fil arabiyyah humul mubtadi'una fil syariah. Al-mubtadi'un al-mutawassituna fil arabiyyah humul mubtadi'una fi syariah. Al-mujtahiduna fil arabiyyah humul mujtahiduna fi syariah. Siapa kata tu? Imam Syatibi kata dalam muwafaqah. Faham? Habis kata. Qala al-musannifu wa anna sifatihi la yumasiluha sifatu ghairihi. Dan sifatnya itu tidak menyerupai dah akan sifatnya itu oleh segala sifat bagi selain Allah. Boleh? Wa anna dzatahu, dan adalah zatnya Allah Ta'ala, laisat murakkabatan min ajza'in, tidak tersusunlah ia zat tu tadi daripada segala juz. Dan wa anna kulla sifatin min sifatihi ta'ala la ta'adduda fiha. Dan tiap-tiap sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala, yakni yang bangsa wujudi, ini al-wujudiyyati, la ta'adduda fiha, tidak ada berbilanglah padanya sifat-sifat yang bangsa wujudi. Fahuwa ta'ala, maka bermula ia itu Allah Ta'ala, alimun. Boleh? Tahulah Allah Ta'ala. Tengok di tafsir. Di tafsir guna apa? Sifat wujudi. Boleh? Alimun, anak terima kan kalau alimun nisbah kita Asy'ariyah, muttasifun bil ilmi. Kita tak boleh terjemah berkeadaan tahu ia, tak boleh terjemah kita. Bersifatlah ia Allah dengan ilmu. Boleh? Tahu tu tadi bijami'il asya'i, dengan segala asya'. Dan kita dah belajar dah itu dari risalah ta'alluq. Tahu tu tadi atas jalala nihayah dan secara
tafsil. Itu tahqiq. Boleh? Habis. Bi ilmin wahid, dengan ilmu yang satu. Jadi dengan petahu yang satu jua. Boleh? Wa qadirun bi qudratin wahid, dan berkuasalah ia Allah Taala dengan kudrah yang satu ia. Kudrah. Dan menentulah ia Allah Taala dengan iradah yang satu. Dan berkata-katalah ia Allah Taala dengan kalam yang satu. Dan melihatlah ia Allah Taala dengan pelihat yang satu. Dan mendengarlah ia Allah Ta'ala dengan pendengar yang satu. Boleh. Dan hiduplah Allah Ta'ala bihayatin wahidatin. Boleh. Tab'an, ba tu tadi bukan isyarat kepada ta'aluk. Pada tu? Nampak tu? Bukan isyarat kepada ta'aluk, bahkan dia isyarat kepada sifat seperti mana sebelum dia tu. Jadi tak ada mulahazah ta'aluk kepada sifat hayah ni, tak ada. Kerana sifat hayah bukan sifat yang bertakluk seperti mana kita ke terzahir nanti. Qala al-musannifu wa la yutawahhamu min qawlina, dan tidak timbul wahamlah daripada perkataan kami. Kami itu Imam Malawi lah. Inna dhatahu ta'ala laysat murakkabatan. Dengan apa? Bahawasanya Allah Ta'ala tu zat dia tu bukan murakkabah. Imam Nasafi katakan. Imam Nasafi kata apa? Al-alamu muhdasun. Bahwasanya alam tu tadi adalah muhdasun bi jami'i ajza'ihi, dengan segala juzuknya. Wallahu muhdisun. Allah Taala tu muhdis. Boleh? Segala alam ni tadi. Alam ni tadi imma a'yanun wa imma a'rad. Wal a'yanu imma murakkabatun wa imma ghairu murakkabatin. Wal murakkabatu hiyal ajsam wa ghairul murakkabati hiyal jauharu, yani jauharul fardi. Tidakkah gitu? Baik. Maka sekarang timbul soalan. Bila musannif kata Allah Taala zat dia tu tak tersusun ki, yani zat Allah Taala bukan jisim, boleh tak kita kata zat Allah Taala tu jauhar firik? Yani zat yang tidak berbelah bahagi. Boleh tak kita faham gitu? Musannif kata tak boleh. La yutawahhamu min qaulina, tidak timbul wahamlah daripada perkataan kami. Inna dhatahu ta'ala laysa murakkabah. Bahawasanya apa? Annaha ay anna dhatahu ta'ala jauharun fardun. Tak ada. Patu tengok Imam Nasafi bijak. Imam Nasafi bahagi ke jauhar farad ni di dalam kisim siapa? Kisim alam. Kisim alam. Yani alam tu terbahagi kepada dua, a'yan dengan a'rad, a'yan terbahagi kepada dua, murakkabah dengan ghairu murakkabah, ghairu murakkabah tu jauhar firik. Maknanya jauhar firik ni tadi apa? Alam. Bila dia alam, tak kira lah dia tu tadi tidak berbelah bahagi pun, dia tak mari dah. Bila kita kata Allah Ta'ala zat dia bukan tersusun, dia tak terkena kepada hal ni. Sebab dia alam daripada awal lagi. Nampak tak bijak Imam Nasafi? Hakata. Boleh? Tu. Antara akidah yang kena mengaji. Akidah Imam Nasafi, akidah Imam Tahawi, fiqhul akbar a'immah arba'ah. Kena ngaji belakang tu. Kena ngaji. Boleh? Seperti mana dia berhujjah dengan a'immah arba'ah guna fiqhul akbar dan sebagainya, kita tu sebenarnya hak terlebih layak kena faham kitab tu. Bukan buat demo, bukan buat lain, bukan. Sebab dia telah ke apa? Tukar kucak-kacir dah kalam a'immah dalam kitab-kitab tu. Nak dalam akidah Tahawi. Tu tepat dia tu. Dalam akidah Tahawi, kita ni sepatutnya kena pergi faham dalam tu. Jelas. Jadi bila dia kata, tengok Imam Tahawi katakan, kita boleh lihat salah faham kita. Dalilnya gini. Tak boleh faham gini. Faham? Itu. Habis tak kata. Sikit lagi. Sikit ya? Tu. Tak ada banyak dah. Qala li'anna dhalika, kerana dhalika ay kaunuha jauharan fardan. Kaunuha jauharan fardan mustahilun Allah, mustahil atas Allah Ta'ala. Mesti tidak. Kerana al-jauharu itu ialah jirmun. Boleh?
Dalam akaid dia kata ainun mufrad kepada ain. Hak tu lah ya, jirmun ainun boleh. Hakada. Dalam falasifah ataupun di sisi apa? Mutakallimin atau apa dia panggil jauhar saja. Dipanggil jauhar saja. Jadi jauhar ni ada dua, boleh. Jauhar yang kita panggil dengan jisim, jauhar yang kita panggil dengan jauhar firik. Boleh. Bahkan sabit dalam setengah kitab mereka dia sebut jauharul apa? Jauharul jismi, jauharul fardi. Jelas? La musyahata fil istilah. Tak ada masalah. Benda istilahi gitu, relax saja. Hak penting kita faham makna dia dan ingat istilah-istilah tu tadi. Qala al-musannifu wal jirmiyatu mustahilan. Mustahilatun. Apa maksud jirmiyah? Ai kaunus syai'i jirman. Masdar sinai ni. Insya-Allah ni kita akan detail dalam surah nanti. Boleh? Wal jirmiyatu ay kaunus syai'i jirman mustahilatun 'ala Allah. Tentu tidaklah ia, itu cara terjemah mustahilah. Tentu tidaklah ia di atas Allah. Balil muradud, bahkan murad. Bila musannif kata laisat murakkaban tu gapo? Yani bahkan murad nafyut tarkibi fi dzatihi ta'ala, murad menafikan tarkib daripada zat Allah Ta'ala itu. Boleh. Wa amma haqiqatu dzatihi. Boleh. Fala na'lamuha kama anna la na'lamu syai'an min haqiqati sifatihi. Boleh. Dan begini. Bahkan murad, tu betul. Bahkan murad, ini perkataan inna dzatahu ta'ala laisa murakkaban adalah nafyut tarkibi fi dzatihi. Gitu kawan dia. Menafikan tarkib pada zat Allah Ta'ala. Boleh. Bukannya nak suruh faham zat Allah Ta'ala tu jauh hafirik, bukan gitu. Nak menafikan tarkib pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kata tu. Wa amma haqiqatu dzatihi, dan adapun hakikat zatnya Allah Ta'ala. Fala la'lamuha, maka tidak mengetahuilah kita akan dia. Kama anna, seperti mana kita tu tadi, la na'lamu syai'an min haqa'iqi sifatihi. Tak tahu satu pun daripada segala hakikat sifatnya. Syekh Ahmad katakan apa? La ya'lamullaha illallah. Ay la ya'lamu haqiqata dzatihi wala haqa'iqa sifatihi illallah. Boleh faham? Hakata. Wa yusamma, dan dinamakan al-wujud itu sifatan nafsiyatan, nama dia sifat nafsiyah. Wal khamsatu ba'dahu, 5 selepas pada dia tadi tu. Gapo 5? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, wahdaniyah dan ghina. Sini dia guna lafaz ghina tu tadi adalah salbiyah. Kita dah berhadap salbiyah, kita nak dengan makna insilabiyah. Seperti mana apa? Adamiyah, kita nak dengan makna inidamiyah. Dalam apa Baqarah ada tekan benda ni. Boleh? Dalam Baqarah. Dan menjadi apa? Tanggungjawab kita dah tu, pas apa we boleh baca Baqarah. Ada tu? Kena we boleh baca Baqarah kah? Kena we boleh ke mana-mana. Ada tu? Sebab di sana ada golongan-golongan yang menolak Baqarah. Ada tu? Menolak Baqarah. Wallahu alam sebab dia apa? Mana tak nampak dia tu? Sebab tak perlu tak nampak. Tak ada wajah untuk tak nampak. Boleh? Tak ada wajah untuk tak nampak. Boleh? Habis saya kata. Adalah ni taban adalah anak-anak murid beliau lah. Adalah ni. Selur dah. Sudah kita selur dah. Tak ada apa dah. Lelaki kau kan. Tapi kena wibu boleh. Tak? Tak sama ni? Boleh. Macam kita baca kitab-kitab muhakkikin selepas daripada apa? Imam Asy'ari lah. Kita ni kena ada satu niat, satu hari nanti aku boleh baca kitab Imam Asy'ari. Tak tu?
Kerana dia sahibul mazhab. Macam kita ngaji baik, dia boleh baca kitab Imam Syafi'i. Ya tu, kena ada niat tu. Jangan duduk dalam kepala, oi, jauh lagi hangpa. Dia bagus tawaduk setepak tu, tapi ada juga hak tak bagus dia. Apa? Duk nampak mustahil semua sampai situ. Tidak agak apa Imam Syafi'i tulis kitab tu. Sah? Hakata. Macam kalau kita ngaji apa nahwu, biar boleh aku baca Alkitab. Kalau ngaji surah, biar aku boleh baca Syafi'iyah, Kafiyah. Itulah. Hakata. Boleh sama. Biar boleh baca semua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua boleh hama dengan semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kita belakang bukan hadis saja tu. Wah. Kau tak mengatakan. Kalau tak sah tak apa. Nah, tu tak boleh jawab dengan Allah Taala. Anak tak sendiri tak jawab. Habis saya kata. Comel dah tu. Hak lain mudah-mudah. Bawah tu pun mudah kan? Kita buat sikit boleh tak? Ini sebentar ya ini. Tak ada apa. Boleh. Watahkiku. Dan hak sebetulnya. Ini pendapat Imam Alawi. An-nasifatan nafsiyata, bahwasanya segala sifat nafsiyah la tu'arrafu. Nak dengar ta'rif. Bukan la tu'rafu. Kalau la tu'rafu pehedah atas tadi. Boleh? Ai la tu'rafu haqiqatuhu, patut tahu dah. La tu'arrafu illa bin nakli anil a'immah. Tidak ditakrifkan dia melainkan dengan cara apa? Dengan cara nakal ke daripada a'immah. A'immah kibar lah. A'immah kibar. Sama ada ulama usul fi ataupun ulama-ulama ilmu kalam secara khusus yang menyebut ke dia. Boleh? Hakala. Boleh kau? Wa anna sa'ira ta'rifiha. Boleh. Dan segala ta'rif-ta'rifnya, ta'rif sifat nafsiyah tu. Boleh? Makhdusyatun. Boleh. Makhdusyatun, yakni tidak selamat. La taslamu tu tafsir dia dah. Tidak selamatlah ia daripada i'tira. Boleh. Nombor 3 tu tadi, dalil kubra. Boleh. Dalil kubra, hakas sanusiyyu fi ta'rifiha ay fi ta'rifin nafsiyah salasatu ta'rifatin bi sighati tamrid. Tu pun dengan sighah tamrid. Summa aqiba qailan, dia kata wal muhaqqiquna yarawna anna as-sifatin nafsiyata la yu'arrafu minha fi kutubil kalami syai'un. Boleh. Imam Sanusi kata dalil kubra. Insya-Allah. Boleh. Semua kita faham kubra. Boleh faham kubra. Dan pastikan boleh baca Syarhul Yusi ala kubra 5 jilid tu. Boleh? Al-Imam Yusi ada tulis syarah. Boleh? Tu. Mati nak dalam grup nanti. 5 jilid tu. Ada PDF. Qala wa ila jami'i ma dzukira asyartu kidam wa baqan ghinan wa wahdatun lahun hatam wa ma'nan hatam ialah wajibah. I'ra'an in hatam dalam kitab tu tadi wa huwa ay in hatam khabarun anil kidami wa ma ba'dahu ay wa ma ba'dal kidam. Ay in hatam lahu, mesti sungguh lah. Terima gitulah, in hatam ini mesti sungguh lah lahu baginya, bagi Allah ma dzukira, akan yang disebutkan apa ma dzukira, kidam baqan ghinan ila akhir itulah. Apa dah? Wa baqan wa ghinan, dia kata baqan dan ghinan tu tadi maktufani ala kidam, diatahkan ke atas kidam bihadzfil atifi, dengan menghazafkan atif. Jadi bahas ini qadiyatu hadzfil atifi itu boleh walaupun di dalam nasab. Dan kita dah maklum dua ilmu yang sama guna tanpa ataf. Pertama saraf dalam tasrif dan juga gabah mantik dalam syaka. Faham tu? Mantik dalam syaka dalam gabah. Selain daripada syaka, ini dalam gabah qiyas, dalam qiyas, dalam apa lagi? Dalam apa lagi baik? Sebelum bahasa qiyas apa? Tanahku. Boleh. Semua tak ada wang. Lepas tu kalau letak, hak tu hak asalnya. Hak tu hak asal. Kalau tak letak, bitakdiri wang. Begitu je. Senang. Faham? Wa yasihhu ja'lun hatam khabaran anil qidam. Khabar daripada qidam wa ma ba'dahu khabaruhu mahzufun
dan setelah daripada dia tu khabar dia mahzuf lah kau. Apa? Lil ilmi bihi. Dia orang panggil mimba bihazfil musnad. Setengah tepat yang boleh hazahkan musnad adalah kerana kita tahu dah. Kita tahu dah. Zaid magi, Amrun, Ipe, Mukmin, Haika, yang ni magilah kau. Magi. Zaid magi dan Bahaki dan Aziz dan Ipe dan Mukmin dan Haika. Yang ni ke apa? Tiap-tiap soal tadi tu ada khabar takdir, ada khabar mahzuf lah kau. Faham? Lil ilmi bihi. Ai wa baqan wa ghinan wa wahdatun kadzalika ai kal qidam fi takdiril khabar. Pada mentakdirkan khabar. Boleh. Wa yasihu an yuqaddaru li kullin mimma ba'dal qidami apa? Khabarun. Habis dekat tu sini Sifatul ma'ani as-sab'atu wallahu a'lam bis-shawab. Boleh? Niatnya hari ni tu nak baca matan saja. Boleh. Lepas tu boleh bagi ijazah matan saja, tapi waktu tu ada janji dengan orang kata. Habis dekat tu insya-Allah sambung bila ni? Lepas bereksa pula kita ucapkan semoga bereksa dengan baik-baik saja semua. Najah semua. Boleh. Jadi bereksa kita ni alamat atau kita panggil salah satu asbab untuk menggembirakan hati orang tua yang mereka tu tadi antara orang panggil sebab utama berkekalnya kita dalam jalan belajar lagi ini. Boleh. Dan kita tak boleh nafi jasa mereka berdua kepada kita. Lagu-lagu mana pun kita boleh sampai sini. Boleh. Lagu-lagu mana pun akan kait juga dengan mereka berdua. Jadi bereksa tu tadi salah satu sebab untuk menggembirakan hati mereka. Lagu-lagu mana pun keadaan. Ya tu? Dan yakinlah bahawasanya segala keputusan itu tadi apa? Allah Ta'ala tentulah keadaan. Baru lepas habis ngaji iradah. Ya tu? Baru lepas ngaji iradah. Pentingnya reda dan faham makna reda dalam apa? Kita sebagai hamba tu tadi. Penting sangat-sangat. Boleh? Penting sangat-sangat. Insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Ana minta maaf kalau sepanjang kelas kita berlangsung ni ada salah silap. Boleh. Gua-gua ke apa tu dengan bekak. Tapi Umar ada bekak ayat ah. Yang isi pen. Baik. Sami. Ana nama dah tak berhati. Saka. Tak boleh ni apa? Teh batik air ni wan. InsyaAllah ada beberapa ayat ana minta maaf salah silap. Ada pun daripada antum jika ada mulahazah rasa aku ada salah ngi nasi sebenarnya tak ada salah. Kita maaflah kada. Boleh? Tak ada gapo di antara kita kosong-kosong. Bukan sebab nak biasa minta maaf ni. Boleh? Sebab hak muslim lah kada. Hak sebagai seorang muslim tu Allah dia kena minta maaf sama dia. Boleh? Tu paling kurang sama-sama kita letak kita tu ada ihtimal buat salah ni orang. Maka kita selamatlah situ. Boleh faham? Allah Subhanahu wa taala alam wa ilmuhu wa atam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada